Salam sejahtera, Assalamualaikum. Saya Amir Fuad dengan bersama-sama dengan rakan saya Amir Arafat dalam episod Debat Bola episod 102. Okey, Untuk episod tu last week tu salah tu. kau lah yang salah. Kau main pajak. Ju pun tak bantu. Ju kata episod berapa yang kau nak. Episod kali ni kita nak cerita tentang prestasi pasukan Seri Pahang. Dan juga sebenarnya tak adalah fokus prestasi, kita nak fokus kepada macam mana Dollah Saleh bergantung kepada pemain import. So aku nak cerita mentality sebenarnya pasal Coach Dollah Saleh ni sendiri kan. Bukanlah kita nak kutuk Coach Dollah Saleh, kita nak cerita cara dia, cara pemikiran dia kan. Kita nak mendalami lah kan Coach. Siapa orang panggil dia? Pablo Dollah half Brazilian. Okay, ini quote Dollah Saleh Dia kata, untuk diri saya sendiri, sudah pastilah saya hendak pemain import yang boleh membantu pasukan. Ini dia cakap kita terpaksa letak juga Yashvin Bokashlevi dengan Pedro Henrique. Bagi kau lah Amir, Dollah Saleh dan Pahang terlalu bergantung pada pemain import dengan quote-quote yang dibagi ni. Aku bukan rasa lah. Memang itu satu fakta. Aku rasa dulu kalau kita tengok macam mana dia tidak percayakan pemain import tu, aku rasa bukanlah tak percayakan, tapi kalau kuota tu ada 9, mungkin 9 dia kan. 9 dipenuhkan. Jadi sampai bankrupt Pahang. Tapi sebab dia merasakan, aku rasa dia build the team lalu a good import players lah. Itu terbukti aku rasa. Dia sampaikan dulu Pahang pun antara pencabar JDT kan. Bila ada match tu kita look forward sebab orang besi yang akan orang kayu Jadi aku rasa dia orang ni yang sebenarnya dia memang bergantung harap dia build up the team dengan pemain import. Okey, untuk aku pula, aku pandang benda ni, aku tak berapa suka lah bila kau terlampau bergantung kepada pemain import. Satu, bagi aku Pahang tak ada sistem pemain mengharapkan individu. Bila kau mengharapkan pemain import, bermaksud kau mengharapkan pemain individu tu sendiri. Itu pandangan aku lah. Dan sebelum ni terlalu bergantung harap musim lepas atau 2 musim lepas kepada Dixon dan juga Ivan Carlos di bahagian serangan. Bila Dixon tak ada, Ivan Carlos tak ada, mungkin agak buntu sikit di bahagian serangan kan. Jadi bila kedua-dua import Yashvin Bokashlevi dengan Pedro Henrique ni tak berfungsi, Dollah Saleh macam tak ada idea lah. Betul. Kan? Mentality dia bagi aku lebih percayakan pemain import juga boleh mendatangkan kesan negatif kepada pemain tempatan. Aku rasa Dollah Saleh ni susah nak beri peluang kepada pemain muda tempatan yang datang dari pasukan belia dan presiden. Dia akan bagi peluang kalau terpaksa saja. Macam contoh, kita ambil contoh Nick Sharif Hasifi. Musim lepas dia diberi peluang sebab Ivan Carlos dengan Dixon mengalami kecederaan. Kadang-kadang Ivan Carlos main, kadang-kadang Dixon banyak tak main kan. Baru kat situ dia akan bagi peluang. Kalau tak, mungkin kita tak kenal pun siapa Nick Sharif Hasifi contohlah. Betul. Okey, ni aku nak tambah quote dia lagi. Dia kata, pemain import selain Litak juga tidak banyak membantu yang meletakkan pasukan ini bertambah parah serta sukar bagi cabaran kepada pencabar lain, dia cakap. Kau rasa adakah ini signal daripada Dollah Saleh yang mengatakan bahawa beliau tidak mempunyai kepercayaan kepada pemain tempatan ataupun beliau tidak mempunyai pemain tempatan yang baik? Aku rasa pemain tempatan yang tiada pemain tempatan yang boleh bermain di Liga Super tu satu isu. Tak ada pemain import yang dia boleh bergantung harap pun satu isu. Sebab kena faham, dia ambil ni pun lepas 3-4 match kot. 2 match. Lepas 2 match Lepas 2 match 2 match. Thomas Dooley 2 match lepas 2 match kena berehat dekat ni Kuantan. Hotel apa dekat sini hotel. Duduk kat sini hotel burung. Makan apa ni dekat Puding Raja. Puding Raja ke apa kan. Tapi apa tadi aku nak ambil. Tapi aku rasa antara dua faktor tu, dia memang tak ada tim yang dia nak. Di sini bercakap, dia quote, dia kata, ini saya tak tahu, saya tak dapat tim yang saya impikan lagi. Permainan yang dia impikan lagi tu tak dapat lah. Even import ni pun bukannya import yang Thomas Dooley nak. Thomas Dooley sign around awal tahun. Sebelum tu diorang dah sign Sergio Aguero tu yang dia loan out, and then baru ada Yevon, ada Pedro, and ada cerita yang Thomas Dooley sendiri nak ada few other striker sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada statistik ni sendiri, top scorer untuk Pahang selepas 8 game, top scorer ialah Azam Aziz. 2 biji gol. 2 biji je. Bokashlevi baru 1, and then Litak, and then Izzat Cik Awang, lepas tu yang duk gulon last game. So diorang memang ada masalah tu yang macam kau cakap tadi tu. Suka tak suka, tapi itulah yang seorang seketul
Dola Saleh punya style. Dia memang bergantung harap. Kalau easy dia cakap dinosaur. Dinosaur betul lah, dinosaur. Dan macam Litab sendiri, Litab pun sebenarnya dia dah 32, 33 kot season ni. Dia dah habis lah prime dia. Jadi itu mungkin antara sebab Nafuzi Zain. Dan satu lagi sebab aku dapat rasa pun, bukan aku dapat rasa lah, semua orang pun tahu, Dola Saleh ni tak boleh build up player. Sebab tu dia ambil yang jenis instant success yang boleh dapat punya player kan. Padahal macam kita ada bawa, aku pernah cerita dulu pasal Mamadou Wangge ni dulu. Sampai Joe kata dia ni semua anugerah best defender semua negara dia ambil. Tapi dia tahu Liga Malaysia ni sebenarnya super power. Sebab tu dia tak boleh dapat dah anugerah tu. Okey, untuk aku pula, aku rasa bila jadi macam ni, aku rasa ini menunjukkan pasukan Pahang tidak menunjuk minat terhadap pembangunan pemain muda tempatan. Maksudnya apa yang pemain muda dia orang ada maybe not good enough. Boleh kata macam itulah. Adakah sebagai pelengkap pasukan sahaja, pasukan belia dan presiden ni kalau kau tanya aku. Lepas tu lagi satu, Dola nak pakai pemain import sebab dia nak keputusan yang cepat. Dia tak ada nak tunggu-tunggu. Dia long term semua tak ada, short term sahaja. Dan pengurusan, kalau kau tanya aku, pengurusan dan Dola Saleh sendiri perlu dipersalahkan. Sebab bagi dia orang, pakai pemain import boleh menang. Itu je dia orang punya. Tapi sebenarnya dengan pemain import yang kau ada pun tak menang juga. Kan? So itu dia punya penjelasan lah. Kalau kau seorang pemain di Pahang lah, kau salah seorang pemain Pahang lah, tempatan lah. Bila jurulatih kau cakap kita tak boleh menang tanpa import, apa perasaan kau sebagai pemain? Sebenarnya kau boleh question balik sebenarnya tactical kau lah. Sebenarnya itu satu. Kalau daripada pemain, mestilah kita orang downgrade kita, mestilah kita dapat rasa sebenarnya. Tapi apa yang difahamkan sebenarnya, situasi kat sana lebih parah daripada taktikal saja. Menurut pemahaman kita daripada sumber kita, kedudukan di sana sebenarnya bukan saja taktikal jurulatih, pertukaran tu memainkan peranan. Sebab sebelum ni Litab pun ada buat kenyataan, dia orang tak ada masalah pun dengan Duli punya coaching ataupun dengan Duli punya coaching. Jadi bertukar dengan Dola Saleh sebab isu prestasi pun tak ada nampak. Tapi dia lebih kepada isu yang lebih tinggi, pengurusan. Sama macam isu last week juga, pengurusan. Sebab benda ni semua cepat. Bila tahun ni kena swasta, kelang kabut. Pahang, Perak, aku rasa antara dua tim lah yang big team dan penuh dengan sejarah. Tetapi kelang kabut bila nak menuju musim pembukaan tu. Nampak macam tak bersedia. Kucak-kacir. After 2 games kau rehatkan Duli. Aku rasa nampak di situ sebenarnya isu pengurusan yang tidak bersedia dan tidak telus lah. Okey, menurut sumber laporan My Metro, Thomas Duli dan penolong jurulatih Gamel masih berada di Pahang. Ada cakap Zini Hotel tu tengah makan budi raja. Kenapa mereka masih dibekukan? Dola Saleh sejak pelantikannya semula hanya menang sekali, kalah 2 kali. Kalah 3 kali, seri 2 kali. Kenapa, Mac? Kau rasa ada isu ego kat sini? Kenapa bazirkan pengalaman Thomas Duli ni? Kenapa tak masukkan balik? Itulah aku cakap. Dia masalah tu lebih daripada masalah tactical di dalam padang. Dia off field. Terlalu banyak isu off field yang tidak tenteram untuk ready untuk season ni. Kau tengok kenyataan pada 28 Mac hari tu, ada satu waktu yang time break tu, ada friendly match Pahang dengan Kelantan United. Diorang ada buat perjumpaan, CEO, wakil CEO ataupun CEO lah, pihak pengurusan ada berjumpa dengan fans daripada Elephant, dengan penyokong. Diorang bercakap pasal isu pada musim 2022. Bukan musim ni tau. Dia bercakap, okey, apa persiapan kita untuk musim 2022? Perbincangan diorang, prestasi pasukan, isu Thomas Doli, financial, sains sukan, tidak kenapa tak sebab mohon lesen AFC, pemisahan kuasa PBNP dan Seri Pahang, engagement penyokong dan media rasmi lah yang tak aktif. Jadi kalau kat sini sebenarnya nak tengok pengurusan tu tak bersiap sedia untuk season ni. Ada sumber-sumber yang mengatakan akan ada pertukaran tampuk pimpinan. Sebab blueprint ni keluar, pimpinan baru yang akan buat. Cuma bercakap pasal isu Thomas Doli tu, Thomas Doli dilihat pun lepas tu dia ada ditawarkan jawatan lain dekat Lan Sri Pahang, technical director ke, bawa jurulatih, bawa belia lah. Lepas tu tapi dia kata bukan seperti dakwaan yang dikatakan isu pasal isu padang. Bukan pasal isu tu dia kata, tapi dia sebabkan isu prestasi. So dah lah, ini semua kencing semua ni. Dia kata kenyataan Thomas Duli tu disiarkan separuh dan tidak lengkap oleh pihak media. Walhal
Dia kata Thomas Dooley berpuas hati dengan padang sintetik dekat MPK. Karut lah. Ini semua kau tahu smoke screen tau. Asap. Itulah yang aku cakap. Isu the season ni, masalah dia bukan saja isu Dollah Saleh. Dia lebih daripada isu pengurusan ni. Sama macam isu Perak lah. Dia cacah murba. Cacah murba. Orang Inggeris kata he has to go. He needs to go. Tapi masalahnya bila kita nak cakap he needs to go, he must go, Fayyad Mamat ni, Fayyad tu, kita terikat tau. Kita terikat dengan the big tu kan. Sebab dah berpuluh tahun kan. Jadi bagi aku transition untuk berubah daripada swasta tu sepenuhnya, dia mungkin mengambil masa 2 ke 3 tahun lah. Okay Mac, ni aku nak, bukan lari lah, sama juga, bekas pemain pertahanan Kedah, Azmi Yusof, dia dah retire tak salah aku. Dia dah bersara meluahkan pandangan mengenai lambakan pemain import dalam saingan Liga Malaysia berdasarkan pengalamannya beraksi secara profesional selama 13 tahun. Dia cakap, ni quote dia, dia cakap, jangan terlalu hormat, jangan bagi muka. Ini liga kita, ini negara kita. Buktikan pemain-pemain Malaysia lebih bagus daripada mereka. Lawan dengan fizikal, kita tahu kita akan kalah. Tapi lawan dengan semangat, buktikan kepada mereka kita lebih hebat daripada mereka. Bukti bukan hanya di dalam hati, tapi buktikan di atas padang. Mentality macam ni yang perlu ditanamkan oleh pemain tempatan. Yes, of course. Ini senior, aku rasa Azmi Yusof pun around 12-13 tahun dalam bola sepak, nama yang besar. Aku rasa mentality ni sebenarnya untuk pemain-pemain kita yang dah 23-24 kau tak boleh ubah dah Min. Dah tak boleh ubah. Tetapi daripada awal daripada awal. Aku rasa batch AMD ni, aku rasa macam kita duduk dengan Lokman, kita tengok mentality dia. Dia ada kaki, kita ada kaki. Kita main lah. So aku rasa budak-budak ni throughout the process, aku rasa diorang ada the right mentality untuk masuk ke dalam ni. So macam isu, mungkin lepas ni kita akan buat komen pasal isu squad project MSN tu, FM MSN. Tapi mungkin ada from the bright side, mungkin ada penendahan yang baik walaupun semua kalah. Diorang punya mentality semua moral down, asyik kalah semua, lubuk mata. Tapi mungkin from one bright side, small side lah, kecil je mungkin, diorang ada pendedahan yang untuk kena bersaing. Aku rasa bukan setakat main, jurulatih tempatan sendiri juga yang patutnya mempunyai mentality seperti ini. Sebab mentality ni sepatutnya ditanamkan oleh jurulatih dulu. Kalau jurulatih pun tak percaya, kan? Betul tak? Kalau jurulatih pun tak ada mentality, yang fikir mentality import lebih baik daripada tempatan, macam mana kita nak? Aku bukan bercakap pasal Dollah Saleh je. Aku betul. Bercakap keseluruhan yang tak percaya mungkin pemain tempatan ataupun pemain muda. Nombor satu. Nombor dua, aku disagree sikit dekat sini. Aku kurang setuju dengan Azmi Yusof ni dari segi fizikal. Sebenarnya fizikal kita boleh lawan. Kau ambil contoh Lokman. Kenapa dia boleh jadi besar? Sebenarnya pemain Malaysia pun boleh jadi besar. Boleh juga lawan, tak ada masalah. Ketinggian mungkin pemain-pemain import tu lebih tinggi, tapi dari segi fizikal aku rasa kita tak ada masalah untuk lawan. Tapi kena usaha keras untuk naikkan kita punya kekuatan fizikal lah. Itu satu pasal fizikal. Terlalu hormat orang luar ni, ini budaya yang orang Malaysia kena buang sikit lah. Bukan kata tak perlu hormat. Hormat lah, hormat macam biasa. Tapi bila terlalu hormat, boleh jadi terlalu takut. Benda ni dia daripada level pengurusan. Bukan bola je. Daripada pengurusan sampai bawah lah. Bila kita nampak orang luar dia bagus lah, kita tak bagus, tak boleh fikir macam tu. Betul. Orang luar kita patut lawan dia. Betul. So ini mentality yang aku rasa kita kena ada motivasi lah untuk jadi lebih baik kan. Okay, Dollah Saleh ada juga dia cakap pasal tragedi 10 tahun lepas. Dia kata jatuh ke Liga Perdana. Dia cakap dia kata kini faham menduduki tangga ke-11. Ini quote dia kata pemain utama dalam pasukan ni hampir 70 ke 80% telah keluar. Situasi ini sememangnya cukup sukar memandangkan pemain-pemain utama yang kita ada sekarang ni bukanlah terdiri daripada mereka yang selalu bermain Liga Super. Kau rasa ini alasan Dollah Saleh ataupun ada betul apa yang dia cakap? Ada slightly betul lah. Sebab aku tak boleh salahkan Dollah Saleh sepenuhnya dalam isu ni. Nak masuk season baru 2021, kita tak expect Dollah Saleh ada. Tiba-tiba sekarang dia terpaksa menanggung. Tapi dia ada juga. Dia ada di belakang lah. Pengurus kan. Aku nak pinpoint kepada, kalau diberikan pilihan untuk pinpoint, aku terpaksa pinpoint kepada pengurusan lah. Bukannya Dollah tak boleh dipersalahkan sepenuhnya dalam isu ni. Tetapi kalau Dollah boleh menstabilkan kapal yang tengah problem ni for the second half of the season, mungkin dia bolehlah diberikan kredit. Tapi nampak gaya je susah. Nampak gaya dia orang akan tenggelam. Okey, kalau ikutkan ni betul lah, memang ada beberapa pemain tonggak yang keluar dari pasukan macam Sumari, Matthew Davis sebelum tu, and then
Siapa lagi Faizal Halim. Faizal Halim. Lepas tu Nick Sharif Hazifi. Lepas tu Dixon, Ivan Carlos, semua tu lah. Mungkin juga pemain pilihan import yang tidak tepat daripada pengurusan. Nombor 3 aku dah sebut tadi, terlalu bergantung kepada kekuatan pemain import. Pemain tempatan yang masih kurang berpengalaman sebab diorang tak fokus kepada pembangunan bola sepak. Tiada pemain muda yang meningkat naik, tidak tumpukan perhatian kepada pembangunan pemain muda. Tapi Mac, ada satu. Ada juga pemain senior macam Fazli Mazlan, Gulon, Azam Aziz, Lee Tak, Muslim Ahmad dengan Muhammadu Wake ni yang aku cakap Wage. Aku rasa dengan adanya diorang ni, sepatutnya diorang ni yang patut guide untuk Pahang. Mungkin bukan di top 5, top 4, tapi mungkin terselamat tak terjerumus ke Liga Perdana. Azam Aziz tu kualiti pemain Malaysia, pemain kebangsaan. Yelah. Tapi satu tu je Min. Yang lain Andrew Gulon pun last game pun red card. Ada masalah disiplin, performance. Litak star, captain, bekas captain. Macam aku cakap, mungkin Litak tu sampai Dola Salih ni cakap, aku rasa dia pun dah habis prime dah. Mungkin dengan dia dengan puasa kot. Mungkin. And then siapa? Fazli Mazlan on and off punya performance. Mungkin lah. Tapi nak kata 100% tak ada pemain yang tonggak tu tak ada. Bagi aku kat tengah tu still ada lagi Litak dengan Azam Aziz. Bagi Dola 6 pemain yang dinyatakan tu mungkin okey, tapi dia perlukan 5 pemain dia tu. Dia nak build. Okey, kalau jurulatih tempatan dan jurulatih import terlalu percayakan pemain luar dan pemain import, apa impact kepada pasukan kebangsaan? Impact kepada pasukan kebangsaan. Direct impact lah. Direct impact macam kita kekurangan striker lah. Penyerang kan? Penyerang at the moment. Kecuali import lah. Kecuali naturalisasi. PJ City tak adalah, boleh Darren Lock boleh panggil lah. Kalau itulah kualiti national call up kita. Jadi itulah satu kita ada isu direct kekurangan kualiti lah for certain position. Tu yang kena naturalisasi tu. Tu kena naturalisasi. Di Paula siapa nama dia? Zulhelmi Di Paula. Kawas. Betul lah, bukan Zulhelmi Di Paula. Zulhelmi Di Paula lah. Dekat IC dia kan. Tu dah macam convert dah aku tengok. Lepas tu satu lagi, bila terlalu banyak lambakan pemain berkualiti di satu-satu pasukan. Itu pun jadi isu jugalah. Jadi and then team lain pula jenis tak nak build up strikers kan. Impact direct sampai, tapi ada impact positif ni kat situ. Kita boleh panggil Luqman masuk national team. Macam tu lah. Tapi secara jujurnya kita perlukan the quality squad depth lah. Sebab aku rasa tak diberi cukup peluang. Kita pun pernah ulas juga isu ni. Sebab kalau kau tanya aku, tahap kompetitif di antara pemain tempatan pun agak rendah lah kalau macam tu kan. Kalau dah terlampau banyak pemain import. Kejohanan Piala Presiden dan Piala Belia dipandang remeh lah. Kerana tidak dianggap penting oleh setengah pasukan, justru susah nak melahirkan pemain tempatan yang baik untuk mewakili pasukan kebangsaan. Penat agak duk cakap pasal benda ni. Penat sebab kita dua, lalu kita berempat, boleh papas sikit. So itu sedikit sebanyak lah informasi yang kita orang boleh kongsi lah terhadap pasukan Pahang ni, terutamanya kepada mentaliti jurulatih Dola Salih yang inginkan kejayaan dengan pemain import lah. Instant success lah. Sebab kontrak itu pun kadang-kadang diorang pun tak panjang juga kan. Jadi itulah itu satu jugalah kan. Tapi yalah, bila pengurusan dengan pasukan Pahang sendiri pun tak ada backup pemain muda pun, itu pun jadi salah satu isu lah. So aku rasa itu saja perbincangan kita pada episod kali ini. Aku nak ucapkan terima kasih dan juga selamat berpuasa. Ada lagi, dah nak dekat dah, lagi 29 hari lagi. Nak raya. 29 hari lah. 29 hari betul lah tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. InsyaAllah Jufri dan Izzy akan kembali. Izzy tengah bancuh air kat rumah tu yang penat sikit tu hari ni. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.